Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Karin Sofia binti Isamuddin. Saya mengambil kos Pendidikan Islam di Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Kamera saya ialah KID 760401. Saya merupakan kelas keempat dan semester 5. Pada hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk integrasi kaum di bawah subjek pembangunan sosioekonomi di Malaysia. Nama pensyarah yang telah mengajar saya ialah Cik Aina Afrika binti Kasim. Baiklah, yang pertama sekali saya akan pergi kepada pengenalan. Sebagai pendahuluan, Malaysia ialah sebuah negara yang penduduknya terdiri dari pelbagai kaum yang mengamalkan cara hidup yang tersendiri. Perbezaan ini dapat dilihat melalui bahasa, politik, ekonomi, tempat tinggal dan hubungan sosial. Masyarakat Malaysia terdiri daripada kaum Cina, kaum India, kaum Melayu, manakala di Sabah dan Sarawak terdapat kaum Kadazan, Iban, Kayan, Bajau, Bidayuh dan banyak lagi. Mereka ini juga dianggap sebagai kaum Bumiputera selain orang-orang Melayu termasuk orang asli. Integrasi pula membawa maksud penyatuan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza, lalu menjadi satu identiti yang terikat oleh nilai serta kepentingan bersama. Ia juga berperanan untuk menyatupadukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui identiti bersama kerana perpaduan rakyat menjadi teras kepada kemerdekaan negara yang berdaulat. Seterusnya, yang kedua, kita akan pergi kepada definisi perpaduan integrasi. Definisi perpaduan integrasi ialah satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama dalam kalangan mereka. Okay, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada konsep integrasi kaum. Yang pertama, ia akan mewujudkan hubungan yang harmoni, persefahaman, kesepaduan dan tolak ansur yang baik. Manakala yang kedua, ia dapat bekerjasama dan melupakan segala perbezaan demi merealisasikan hasrat dan matlamat bersama iaitu kejayaan untuk pasukan. Seterusnya, ia dapat menyatukan individu daripada pelbagai latar belakang, agama, budaya dan ekonomi menjadi satu pasukan pada pelbagai aktiviti. Seterusnya, kita akan pergi kepada proses integrasi. Proses integrasi terbagi kepada 3. Yang pertama, segregasi. Segregasi merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sebuah negara. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan, wujud sama ada didasari undang-undang, de jure atau de facto. Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah diamalkan di Afrika Selatan. Manakala yang kedua, akomodasi. Akomodasi ialah merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing, hidup harmoni dan menghormati di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik, hantar wakil, saling bergantungan antara satu dengan yang lain, contohnya negara Switzerland. Seterusnya, yang ketiga, asimilasi. Asimilasi juga dikenali sebagai asimilasi struktur, proses kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaitan rapat. Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza, iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal seperti warna kulit dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan. Satu proses percampuran kumpulan-kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Proses integrasi satu hala. Kumpulan minoriti akan hilang pegangan asal, agama, budaya, bahasa, pelajari, sertai dan amal cara hidup majoriti. Seterusnya, akhir proses satu kelompok yang sama dan seragam. Satu proses yang sukar dicapai dalam masyarakat Malaysia, banyak jurang perbezaan.
tidak mudah kumpul, minoriti tinggalkan budaya, bahasa, agama dan pegangan mereka dan terpaksa amalkan cara hidup majoriti. Contoh yang diberi di sini ialah masyarakat Cina di Indonesia. Seterusnya di sini saya ingin terangkan bahawa asimilasi terbahagi kepada dua. Yang pertama, asimilasi struktur. Asimilasi struktur ialah proses kumpulan minoriti berjaya menyertai institusi utama kumpulan majoriti. Pendidikan, pertempatan ekonomi, politik dan sosial kumpulan minoriti tidak hilang ciri-ciri dan identiti asal cuma mengalami sedikit perubahan. DEB. Kumpulan etnik disatukan dengan penyusunan semula masyarakat, wujud kerjasama dan hubungan erat dalam pelbagai bidang. Seterusnya kita akan pergi kepada politik. Kewujudan parti perikatan, kemudiannya barisan nasional memudahkan proses ini boleh berlaku secara sedar atau tidak kerana ia melibatkan dimensi sosialisasi dalam masyarakat. Manakala asimilasi yang kedua ialah asimilasi budaya akulturasi. Asimilasi budaya akulturasi ialah satu proses di mana kumpulan minoriti mempelajari budaya kumpulan majoriti budaya sahaja, tidak pada keseluruhan aspek. Seterusnya, ia pelajari cuma ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni lukis, moral dan akhlak, bahasa, undang-undang, adat, resam dan lain-lain kemahiran. Asimilasi budaya akulturasi di sini ia bermaksud masih berpegang kepada ajaran agama asal. Identiti asal tidak hilang, iaitu seperti kaum Cina dan India banyak mengikuti dan mengamalkan budaya tempatan seperti mengenakan berbaju kurung, guna dialek bahasa Melayu, makan dengan tangan, duduk bersila, pelajari tarian dan lain-lain. Membezakan kaum Cina Malaysia dan India Malaysia dengan kaum Cina dari Cina dan kaum India dari India. Seterusnya, mereka telah mengalami asimilasi budaya atau akulturasi dan masih boleh dilabelkan sebagai orang Cina atau India kerana identiti asal belum terhakis lagi. Seterusnya, untuk proses integrasi yang terakhir ialah yang keempat, amalgamasi. Amalgamasi merupakan proses pencampuran ras atau budaya bagi membentuk budaya atau ras yang baru. Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras. Seterusnya, kita akan pergi kepada peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan keadaan tersebut menjadi bertambah buruk sehingga tercetusnya peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Peristiwa tersebut telah menjadi penunjuk aras betapa teruknya hubungan dan perasaan yang telah dimiliki oleh masyarakat ketiga-tiga kaum terbesar itu. Tidak banyak perubahan yang berlaku sejak dari Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dengan keadaan pada beberapa dekad sebelumnya. Perasaan tidak berpuas hati masih lagi bersarang di benak hati ketiga-tiga kaum. Bangsa Melayu terus-menerus ketinggalan dari segi penguasaan dalam bidang ekonomi dan pendidikan disebabkan oleh koordinat tempat tinggal mereka nun jauh di hujung kampung. Orang Cina pula terus-menerus menuju ke hadapan dalam bidang perusahaan. Justru itu, kaum Melayu merasa ketinggalan dan tertindas dek kemiskinan di bumi mereka sendiri. Bagi masyarakat Cina dan India pula, mereka bimbang tentang syarat-syarat hak kerakyatan walaupun sebahagian daripada mereka telah bersedia untuk menumpahkan kesetiaan kepada Tanah Melayu. Namun, sebilangan besar dari mereka masih mengamalkan dasar kesetiaan terhadap negara asal masing-masing. Penaklukan Jepun di Tanah Melayu pada Perang Dunia Kedua juga tidak kurang mendatangkan kesan yang hebat ke atas hubungan integrasi kaum di negara ini. Pihak Jepun pula mengamalkan dasar anti-Cina dan pro-Melayu yang ternyata mengeruhkan lagi keadaan semasa dengan menyebabkan timbulnya perasaan benci dan prasangka buruk masyarakat Cina terhadap orang Melayu. Orang Cina bertindak mengambil kesempatan untuk membalas dendam dengan menganggotai Bintang 3 atau lebih dikenali sebagai Parti Komunis Malaya (PKM). Dalam tempoh masa, Jepun menyerah kalah dan sebelum kedatangan kembali pihak British. Seterusnya,
Lebih memburukkan lagi keadaan adalah apabila kebanyakan orang Cina terlibat dalam pergerakan PKM manakala orang Melayu kebanyakannya merupakan anggota pasukan keselamatan ketika zaman darurat pada 1948 sehingga 1960. Bukan itu saja, kedudukan dan hak istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal tanah Melayu turut dipertikaikan dengan wujudnya konsep Malaysia untuk orang Malaysia yang turut membawa kepada penyingkiran Singapura dari Malaysia pada tahun 1965. Keadaan ini sebenarnya berakar umbi daripada tindakan Lee Kuan Yew yang menyamarakkan perasaan anti-Cina dan anti-Melayu di kalangan penduduk Malaysia. Malahan, tindakannya itu masih berterusan sehingga kini. Di samping itu, keadaan tersebut akhirnya membawa kepada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadi sejarah hitam negara. Kejadian berdarah itu telah banyak meragut banyak nyawa dan kerugian harta benda serta turut menjadi manifestasi hubungan antara kaum di tanah Melayu yang sememangnya retak menanti belah. Peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku sebaik-baik saja keputusan Pilihan Raya Umum 1969 diketahui. Baiklah, ini antara gambar Kerajaan Akbar ketika berlakunya kejadian 13 Mei. Seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan perpaduan dan integrasi nasional dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Kepentingan perpaduan dan integrasi nasional dalam konteks hubungan etnik di Malaysia terbagi kepada 3. Yang pertama, ekonomi. Dari segi ekonomi, setiap golongan etnik di negara ini layak untuk menjalankan sebarang aktiviti berteraskan ekonomi tanpa halangan daripada sesiapa pun, kerana mereka semua adalah rakyat negara ini. Kerana keadaan ekonomi yang stabil juga hanya boleh diperolehi dengan adanya perpaduan antara kaum. Ini kerana tiada sebarang pergaduhan dan perpecahan antara kaum yang boleh menggugat ekonomi negara. Seterusnya ialah budaya. Dari segi budaya, dapat mewujudkan kefahaman tentang budaya yang berbeza dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang etnik. Setiap masyarakat di Malaysia haruslah mempelajari budaya dan adat etnik yang terdiri di Malaysia supaya benar-benar memahami budaya masyarakat negara ini. Kita semua akan dapat menjaga keharmonian perpaduan antara kaum di negara kita. Manakala yang ketiga, keselamatan. Dari segi aspek keselamatan, dapat mengukuhkan lagi keselamatan negara daripada luar dan dalam negara. Negara kita haruslah dipertahankan kedaulatannya daripada segala bencana yang melibatkan pergaduhan dan pertumpahan darah bagi memastikan negara kita akan terus membangun dan berjaya. Seterusnya, kita akan pergi kepada faktor yang menghalang integrasi. Yang pertama, prasangka, iaitu prejudgment. Di negara kita, biasanya prasangka berbentuk negatif, prasangka buruk terhadap kumpulan atau kaum yang lain. Yang kedua, perkauman. Perkauman ialah sikap mementingkan kumpulan, kaum sendiri di Malaysia. Sikap perkauman asabiah sangat jelas sama ada dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Sekali, antara faktor yang menghalang integrasi ialah ethnocentrism, iaitu kepercayaan bahawa unsur-unsur budaya sendiri adalah lebih agung, superior daripada unsur budaya lain. Jika bertentangan atau berbeza daripada budaya sendiri, ia akan dianggap salah, tidak baik atau berbahaya. Kesimpulannya di sini, bukan mudah untuk mencapai apa yang negara ini kecapi sekarang ini. Justru itu, setiap satu warga Malaysia perlu berasa syukur di atas kejayaan diperolehi ini. Salah satu medium atau alat penyatu rakyat Malaysia adalah melalui pendidikan kebangsaan. Institusi sekolah diharap bukan lagi hanya sebagai tempat untuk belajar, menulis, mengira dan membaca, tetapi sekolah juga berperanan untuk membimbing pelajar untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Kaedah ini dianggap paling efektif kerana setiap orang pasti akan melangkah ke alam persekolahan dan keadaan ini sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan semangat cintakan negara. Berdasarkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sukatan kurikulum yang bersepadu dan sistem peperiksaan awam yang seragam. Semangat patriotik hendaklah disemai dalam diri setiap kumpulan ras supaya negara kita kukuh daripada dijajah oleh anasir luar. Melalui pemikiran maupun secara langsung, negara yang maju dari segi ekonomi dan sosial mestilah bertulang belakangkan rakyat yang bersatu padu.
Diharap kestabilan politik di Malaysia dapat dikekalkan selamanya. Baiklah, sampai di sini saja pembentangan saya tentang tajuk integrasi kaum pada hari ini. Diharap dengan pembentangan yang telah saya bentangkan ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada anda semua. Semoga kita dapat berjumpa di lain hari. Sekian saja dari saya, Karin Sofia binti Isamuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.